Secara logiknya tak mungkinlah si Emilia ni sanggup datang jauh-jauh dari KL sebabkan dia je. Secara jujurnya, kata Hizam, dia tak berapa percaya Emilia tidur bawah jambatan tu, tapi sebab sayang punya pasal, dia iakan je. Hizam sendiri pun tak pasti kenapa dia percaya je apa yang si Emilia ni cakap, walaupun banyak perkara tentang girlfriend dia ni yang sangat meragukan. Jam loceng berbunyi. Hizam tak adalah rasa malu ke apa sebab sesi chatting dengan Emilia ni penting buat dia. Sekurang-kurangnya terubatlah sikit patah hatinya tu. Dia beritahu Emilia yang masa dah cukup dan dia dah habis duit nak sambung sesi internet lagi. Berkali-kali Emilia pujuk supaya chat lah lama sikit, tapi Hizam memang tak boleh nak lama-lama dekat sisi tu, melainkan dia nak cari pasal lagi macam hari tu. Untuk menyedapkan hati girlfriendnya, Hizam bagi nombor telefon rumahnya dan berjanji akan jaga Emilia bila dia dah sampai Batu Pahat nanti. Dan Hizam terus pulang. Panas terik tengah hari yang membakar tu sikit pun tak terkesan pada Hizam. Dia jadi bingung. Menurut mesej terakhir Emilia, dia akan ke Batu Pahat minggu depan, hari Jumaat. Emilia berharap sangat bila dia turun bas nanti, dekat depan dia ada Hizam tengah menunggu. Nanti dia nak lari ke arah Hizam dan Hizam akan peluk dan angkat pusing-pusing macam cerita Hindustan tu. Punyalah tertekan Hizam masa tu sampai tak ada mood dia nak naik basikal. Sambil tolak basikal tu, sambil fikir macam mana dia nak hadap minggu depan ni. Bisa katalah si Emilia tu betul-betul Siro dah terpacul dekat stesen bas Batu Pahat tu. Aduh, apalah bencana aku dah buat ni, kata Hizam. Kalau sebelum ni 2 minggu sama dengan 100 tahun, kali ni pejam celik dah hari Khamis. Pertama kali dalam sejarah hidup Hizam tak ada sekelumit pun rasa nak main internet. Tapi tahap tertekan dia tu jadi 2 kali ganda. Kalau apa yang Emilia cakap tu betul, lebih kurang lagi 24 jam dia akan sampai ke Batu Pahat. Boleh kata setiap saat Hizam minta pada Allah supaya janganlah Emilia tu sampai besok. Malam tu Hizam masuk tidur awal pukul 9 malam dan matanya buntang sampai azan subuh. Pagi tu Hizam dah macam zombie. Mandi, sarapan, naik kereta pergi sekolah, bingung je dalam kelas. Fikirannya cuma satu, patut ke tak aku pergi ke stesen bas hari ni? Dia nak sangat jumpa si Emilia tu, tapi pada masa yang sama dia takut dengan apa yang akan terjadi sebab dia tak tahu langsung apa dia nak buat lepas tu. Dipendekkan cerita, petang tu Hizam dah ada dekat stesen bas Batu Pahat. Seperti dijanjikan, Hizam akan pakai t-shirt warna hitam ada logo Nike dekat depan dan Emilia akan pakai t-shirt pink PDI. Tahu kan macam mana perasaannya bila pertama kali nak jumpa dengan lelaki atau perempuan yang kenal dekat chatting? Lemah segala sendi-sendi dan nafas rasa sesak je. Menggelabah punya pasal, sanggup si Hizam ni berdiri lama-lama dekat kawasan ketibaan bas dari KL. Satu-satu bas ekspres masuk parking dan setiap orang yang turun dari bas, tak ada seorang pun ciri-ciri macam Emilia. Dah dekat maghrib dan sepatutnya dia dah ada dekat rumah, tapi lantaklah setakat kena marah perkara kecil kalau nak dibandingkan dengan detik bersejarah yang akan dilalui bila-bila masa dari sekarang. Lampu-lampu neon berkelip-kelip, tanda senja dah menjelang. Hizam dah rasa memang tak adalah si Emilia ni. Dia lega dan kecewa. Tak apalah kecewa pun, sekurang-kurangnya selesai dah satu masalah. Hizam bergerak dari kawasan menunggu untuk tinggalkan stesen bas dan dia ternampak ada seorang wanita berdiri beberapa meter dekat depan dia. Rambutnya panjang tak terjaga walaupun diikat. Kulitnya gelap dengan wajah kusam macam buruh binaan yang dah berjam-jam bekerja bawah terik matahari. Ketinggiannya nak sama dengan adik dia yang berumur 10 tahun. Pakai seluar lusuh warna coklat dan selipar Jepun, jelas kelihatan kuku jari kaki berkerak dan hitam. Dekat kedua belah tangannya ada pelbagai jenis beg plastik padat berisi benda apa tah. Apa yang membuatkan Hizam rasa nak pingsan dekat situ juga ialah perempuan tu pakai t-shirt pink PDI. Mereka bertentang mata dan wanita tu bersuara, "Baby," kata Hizam. Lupakanlah soal sama macam Sheila Majid tu. Perempuan ni tak macam umur 17 tahun pun. Kalau tak ada cerita pasal Emilia ni, Hizam mesti ingat perempuan yang macam pengemis tu berumur 30 lebih. "Baby," panggil wanita tu sekali lagi sambil tersenyum-senyum dengan gigi kuning-kuning dia tu. Mampus, jeri Hizam dalam hati. Dia buat tak kenal dan selamba keluar ikut jalan lain. Jantungnya berdebar-debar macam nak terkeluar dari dada. Harapannya supaya perempuan tu tak ikut dia. Bunyi plastik kedengaran dekat belakang. Hizam rasa nak menangis ketakutan. Dia percepatkan lagi langkahnya, tapi makin laju di jalan, makin dekat bunyi plastik tu. Tak berani dia nak toleh ke belakang. "Baby!"
Jeritan seorang wanita memenuhi stesen bas tu. Semua yang ada dekat situ terkejut. "Baby, kenapa tak tunggu darling?" Hizam tak tahan, terpantas kilat dia berlari keluar dari tempat tu. Dia lari tak henti-henti sampai rasa nak termuntah. Tengah dia mencungap-cungap tu, terdengar bunyi orang berlari dengan bunyian plastik-plastik belaga. Sedaya upaya Hizam gunakan tenaga yang ada untuk pecut lari. Kali ni dia menyorok dalam tandas stesen minyak. Dekat setengah jam dia peluk tubuh dalam jamban sampai orang ketuk pintu dari luar berkali-kali. Hizam cuma buka pintu bila dengar suara orang lelaki suruh cepat keluar sebab nak guna toilet. Sepanjang perjalanan ke rumah tu, Hizam ambil langkah berjaga-jaga untuk pastikan dia tak diekori. Sampai rumah, ayah dah menunggu dengan tali pinggang. Sebatan demi sebatan hinggap dekat tubuh. Tapi Hizam redha je. Memang patut kena pun pukul 9 malam baru sampai rumah. Semuanya sebab awet psycho tu tadi. Semua perasaan cinta agung pada Amelia lenyap dan diganti dengan penyesalan tak sudah. Sepatutnya dia ikut naluri hatinya yang berkali-kali mengatakan ada sesuatu yang tak kena dengan Amelia. Tapi cinta punya pasal, sekarang apa dah jadi? Bunyi deringan telefon kedengaran di ruang tamu. Suara mak cakap hello 2-3 kali dan letak ganggang. Tak sampai 10 minit, telefon sekali lagi berbunyi dan bila dia angkat tak ada orang. Kali ketiga telefon berdering. Terdengar suara ayah terpekik. "Hoi, siapa ni? Main-main telefon?" Hizam tekuk muka ke bantal. Dia tahu sangat siapa yang main-main telefon tu. Dimaki dirinya berulang-ulang kali sebab bodoh sangat pergi bagi nombor telefon pada Amelia dulu. Telefon berdering lagi. Terdengar nama Hizam dipanggil. "Kau punya kerja ke ni?" tanya ayah dia sebaik Hizam sampai dekat ruang tamu. Dia tak berani pandang wajah ayahnya. Kepala dia tunduk dan sesekali menjeling ke arah telefon yang masih berdering tu. "Kau angkat telefon tu sekarang," kata ayahnya. Perlahan-lahan Hizam angkat dan letak ke telinga. "Baby." Balas Hizam. "Baby tak sayang darling dah ke?" Suara wanita garau berlagak manja tengyang-nyang dari corong telefon tu. Beremang bulu roma Hizam dengar. Dia ramasnya corong telefon supaya mak dan ayahnya tak dengar. Okey. "Kenapa baby ni?" Okey, jawab Hizam. "Baby." Okey. "Apa sebab baby cakap macam ni?" Okey. Lepas tu berbakul-bakul Hizam kena maki dengan si Amelia tu. "Kau sama macam jantan lain. Siap kau."